yang maksum, Nabi-Nabi maksum, dan kita umat Nabi Muhammad, Nabi saja maksum, selain daripada Nabi tidak maksum. Ulama tidak maksum. Ulama kita nak ikut-ikut, dan ikut sudah, tak usah akidah pun. Nabi SAW pergi perang Badar Al-Kubra, ada pandangan sahabat berbeza dengan Nabi. Nabi tengok betul, Nabi akui pandangan orang tersebut, walaupun yang berbeza itu adalah orang biasa. Jadi clear, Islam memang ajar cantik dah. Masuk hanya Nabi, selain daripada Nabi nak terima-terima, tak nak terima sudah, tak usah akidah walaupun sikit. Wallahu a'lam. Sebelum kita buka soalan lagi, saya just nak maklumkan siapa nak makan boleh makan, lepas tu doa sendiri lah. Lepas tu yang keduanya, kita insyaAllah kita akan, seperti mana kita telah maklumkan sebelum ni, program wacana sebegini kita akan buat saya berkala. Kita nak membudayakan budaya ilmu pada masyarakat Kuantan yang belum berapa terbudaya lagi. Lepak Makosid kita akan buat sebulan sekali, Jumaat pertama setiap bulan. InsyaAllah kita akan ada beberapa program lagi, mungkin ada kuliah hadis dan sebagainya. Ada beberapa agenda lagi kita akan susun. Untuk itu nak buat program ni dia tidak percuma lah. Dia tidak dibayar dengan IU, dia dibayar dengan kos. So kita tidaklah cah tiket, tapi siapa-siapa yang kebetulan ada bawa duit lebih sikit, kita lalukan untuk berikan sedikit sumbangan untuk program-program berbentuk ilmiah. So kita lalukan, tabung dia nanti ada disebarkan. Nak bagi kita lalukan, tak bagi pun tak apa, kita tak pukul gambar siapa tak boleh kita lalukan insyaAllah. Saya buka lagi sebarang persoalan, sebarang nak tanya, nak dibangkitkan. Wong ke siapa sahabat? Saya ada apa-apa nak tanya? Tanya. Sambil makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agami daripada Join AJ. Okey, baik. Tadi Ustaz ada cakap pasal hudud, kemudian Ustaz ada juga cakap pasal maqasid syariah, and then Ustaz pun ada sebut pasal bimbayar. Okey, satu daripada prinsip hudud adalah untuk menjaga agama, hifzuddin. Jadi kalau mengikut pandangan bimbayar, antara maqasid syariahnya adalah untuk menjaga imej agama. Jadi jika pada hari ini di Malaysia hudud itu dijalankan dalam keadaan yang tidak begitu stabil, dan implikasinya kita jangkakan mungkin membawa gambaran buruk terhadap agama, maka apakah kalau mengikut maqasid syariah, hudud itu perlu ditangguhkan? Sedangkan dalam Quran kata, ialah kita perlu tegakkan hukum Tuhan. Jadi bagaimana dalam maqasid syariah menyelesaikan masalah ini? Saya buka satu lagi soalan. Siapa? Ada? Ada? Okey, tak. Nak makan takkan nak bincang lagi kan. Okey, tak. Hudud tangguh ataupun tidak. Betul sebenarnya dalam kalangan ulama-ulama Islam sendiri pun ramai yang kata hudud ni tak semestinya kita laksanakan terus. Kita buat misal contoh, macam contoh masa berlaku revolusi Mesir. Mula-mula sekali Mursi naik sebagai presiden Mesir. Antara yang dibuat adalah apakah Ikhwan pro pelaksanaan qanun jenayah syariah ataupun tidak pada masa itu di Mesir. Apakah Mursi nak laksanakan hudud qisas ataupun tak? Benda ni ada orang tanya Yusuf Al-Qardawi pada masa itu. Dr. Yusuf Al-Qardawi jawab, kata Qardawi, laksanakan kebebasan terlebih dahulu sebelum melaksanakan hudud. Beri makan dulu kepada rakyat, sediakan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat. Rakyat yang sedang susah, kita kena bagi kemudahan dulu kepada mereka. Bagi pendidikan yang baik kepada rakyat. Itu statement Qardawi, ada dalam YouTube. Ucapan tu ada dalam YouTube, bahkan dalam artikel pun banyak. Yelah, kita tak nafikan ada ulama-ulama lain yang kritik pandangan Qardawi, tapi Qardawi sebagai tokoh ulama yang besar, yang agak dihormati di Malaysia lebih-lebih lagi, dia pun pernah mengatakan apabila Mursi naik sebagai pemerintah di Mesir ketika itu, dia pun kata tak perlu kita terlalu gopoh untuk melaksanakan hukuman hudud. Itu yang pertama, statement daripada ulama besar. Bukan sekadar Qardawi, tapi ada tokoh yang lain. Contohnya adalah Tariq Ramadan. Tariq Ramadan dia pernah datang, cucu pada Hasan al-Banna. Dia selalu datang Malaysia, dan dia pun pernah memberikan pandangan supaya negara-negara yang pernah dan telah melaksanakan hudud pun KID kan dulu. Banyak faktor lah, anda akan cerita kenapa faktor-faktor itu.
Yang ketiganya, kalau kita tengok macam bin Bayyah, dia pernah ungkap tentang satu perkataan. Dia kata inna min al-maqasid allati alghaha an-nas hifza tahsini suratil Islam. Itu perkataan dia. Dia kata ada 9 perkara yang telah diabaikan oleh ramai di kalangan manusia tentang maqasid syariah adalah menjaga imej agama Islam. Imej agama orang tak jaga. Kita kena ingat dalam bila 2 hari lepas ana cari maklumat dalam internet, wallahu a'lam sejauh mana benar ataupun tidak. Tapi kalau benar, memang menyedihkan. Negara Arab sekarang ni sudah ditimpa dengan satu problem besar apabila ramai mereka telah menjadi etis, meninggalkan agama Islam. Yang paling ramai adalah Saudi Arabia. Saudi hampir 6 juta rakyat dia telah menjadi etis. Ini problem besar. Bila kita semak kenapa jadi macam ni, antara sebabnya adalah apabila pemerintah walaupun mereka baca Quran, baca hadis, tapi pelaksanaan mereka bukan Islam. Mereka ni baca Quran, baca hadis, nampak macam laksanakan hudud, tapi ada double standard. Orang-orang bawah kena, orang besar tak kena. Jadi orang benci. Dan orang menganggap itu sebagai agama. Bila orang anggap itu sebagai agama, last sekali orang tinggalkan agama, orang percaya dengan ateis pula. Tuhan sekali dia tak percaya. Ini dah berlaku dekat negara Arab. Ini fenomena yang menakutkan bagi orang Islam sebenarnya. Fenomena ni menakutkan orang Islam. Cumanya sejauh mana kita nak ambil serius ataupun tidak. Okey, kita dah nampak. Cuma yang seterusnya, kalau kita timbulkan masalah hudud dekat Malaysia, ada orang tanya nak hudud, anda kata anda rasa orang yang skeptik, yang tak berapa nak terima pelaksanaan hudud pada hari ini, ada asas. So ada negara yang pernah melaksanakan hudud dan gagal, Sudan dan Pakistan. Antara negara yang gagal. Kes di Sudan, ada seorang ulama Islam namanya Mahmud Taha, Syekh Mahmud Taha. Syekh Mahmud Taha ni ulama Islam. Dan dia alim dia memang hebat dalam bidang fiqh jinayah Islamiah. Bila Sudan melaksanakan hudud, ada beberapa cara pelaksanaan yang dilihat sebagai tak tepat. Maka ni Syekh Mahmud Taha ni kritik cara pelaksanaan. Dia bukan kritik hukum, dia kritik cara pelaksanaan. Tapi disebabkan sistem Sudan ni lebih kurang macam Malaysia. Hakim dia kadang-kadang lebih kurang macam Gani Patai je. Hakim dia kan. Hakim dia siapa-siapa boleh naik. Hakim ni pun kadang tengok muka pun kita pun kurang percaya. Dia bercakap lagi kita tak percaya. Tengok muka pun dah tak percaya kadang-kadang kan hakim. Inilah fenomena hakim dekat dunia orang Islam. Jadi bila hakim dia lebih kurang macam Gani Patai, hakim dia lebih kurang macam tu yang ada, menyebabkan orang menuduh Syekh Mahmud Taha yang kritik elemen hudud Sudan itu sebagai murtad. Bila dia dituduh murtad, dia ditangkap dan dia dikenakan hukuman bunuh murtad. Dia mati tak tuan-tuan? Ini berlaku di Sudan. Nampak tak kelemahan tu? Kelemahan. Anak murid dia nama Abdullahi Ahmad Naim, nama anak murid dia Abdullahi Ahmad Naim. Dia lari daripada Sudan, dia pergi duduk kat Eropah, dia tulis buku tentang cerita ni. Dia cerita apa yang berlaku dan dia pun cadangkan satu bentuk ijtihad baru dalam bincangkan tentang jinayah Islamiah. Ada buku tu kena baca lah. Ada tesis-tesis berkenaan dengan Syekh Mahmud Taha. Anak pernah baca tesis berkenaan dengan dia lah. Tuan nak tahu cerita ni. Satu. Yang kedua di Pakistan. Pakistan ni dia punya problem enactment dia lebih kurang macam enactment di Kelantan. Iaitu apabila dia tidak cerita dalam enactment itu tentang kesalahan rogol, tetapi dalam tu ada didefinisikan makna zina. Apa makna zina? Tenggelam kepala zakar dalam kemaluan perempuan. Definisi dia. Tiba-tiba berlaku rogol. Mangsa rogol pergi report. Bila mangsa rogol pergi report, tidak ada klausa yang berkait dengan rogol. Nak letak kat bawah undang-undang apa? Nak siasat. Fikir, rogol ni ada satu elemen, tenggelam kepala zakar dalam kemaluan perempuan. Kita letak bawah zina. Bila letak bawah zina, dia mesti ada 4 orang saksi, betul kan? Jadi macam mana dapat orang saksi? Mangsa rogol kena cari. Lepas tu dalam undang-undang tu pula, kalau gagal cari 4 orang saksi, dia kena hukuman qazah. Jadi mangsa rogol pula kena hukuman qazah. Dah terbalik. Ini berlaku di Pakistan. Bukan satu kes, bahkan ratusan kes. Menyebabkan sekarang Pakistan pun KIV kan hudud. Nampak? Maksudnya bila orang meragui tentang pelaksanaan hukuman hudud,